Amalan bersuluk ini adalah satu amalan yang hebat disebut dalam Quran. Uzlah dan khalwat yang melakukan Nabi Musa AS berakhir dengan apa? Tercapainya hakikat tauhid zat. Sebab itulah disebut tadi, kita yang bersuluk pun ada kemungkinan dikurniakan oleh Allah seperti yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa. Disampaikan oleh Allah, orang-orang bersuluk ini di antara mereka tauhid zat. Kalau dalam tarikat Naqsyabandi ketika bersuluk, ketika kita sampai ke peringkat Nabi isbat la ilaha illallah, di peringkat Nabi isbat ni lah peringkat di mana Allah akan kurniakan tauhid, sampaikan kepada hakikat tauhid, sama ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, asma' dan af'al. Itu ikutlah kehendak Allah, ilmu Allah yang maha mengetahui apa yang layak, apa yang sesuai dengan seseorang. La ilaha illallah itu kan main-main. Sebab itu bila orang bersolok pada peringkat Nabi isbat ni, sangat susah nak lepas, nak sampai pada Nabi isbat tu. Susah. Kadang-kadang tak lepas. Solok lagi sekali. Solok kali kedua tak lepas. Ada seorang murid saya, dia lepas Nabi isbat pada solok keempat. Kerana Nabi isbat ni untuk Allah akan tingkatkan tauhid. Jadi apa juga yang berlawanan dengan tauhid yang ada pada orang tersebut, itu jadi penghalang. Seorang murid saya, dia solok 4 kali. Kali keempat tu barulah dia lepas peringkat Nabi isbat. Apa sebabnya? Kerana dia ada menyimpan tangkal yang dia tak sedar. Tangkal. Pada masa solok kali keempat, solok itu 10 hari. Sudah masuk hari ke-7 pun Nabi isbat tak lulus-lulus. Malahan dia berzikir kuat tapi nampak macam tak ada zikir. Saya bukan sengaja. Kata saya, awak ni macam tak berzikir. Duduk depan saya rasa awak tak berzikir. Oh, dia nafikan. Tidak tuan, saya berzikir sungguh-sungguh. Tak putus-putus, berjam-jam. Tapi itu yang awak buat. Tapi yang saya rasa, awak ni macam orang tak bersolok. Tiba-tiba ketika itu, ada sebuah alam bak kereta berbunyi. Lalu diumumkan, kereta rek sekian, nombor sekian. Murid saya ni cakap, tuan, itu kereta saya. Pergi sana. Dia pun pergi. Ketika dia sampai ke kereta itu, dia ingat ada tangkal yang disimpan dalam kereta. Jadi dia ambil. Dia tunjuk saya suruh bakar. Saya tanya ni, kenapa awak pakai tangkal ni? Dah berapa lama? Sudah 2 tahun. Untuk apa? Untuk selamat daripada aksiden. Astagfirullah. Jadi kata saya, patutlah Nabi isbat itu tauhid. Ada yang membatalkan tauhid, Allah tak lepaskan. Hingga gitu tuan-tuan. Jadi amalan solok ni hebat. Itu kan syirik. Kalau dia tak bersolok, dia simpan. Malah mungkin tambah lagi. Tangkal aksiden yang kedua, ambil dia orang lain yang dipikirkan lebih hebat tangkalnya. Ambil lagi. Memang orang kita percaya dengan tangkal. Orang datuk sakit sampai nak mati, isterinya telefon saya agak saja. Ini cuba tanya Datuk, ada tak dia simpan tangkal? Dia tanya ada. Diminta dibakar. Saya perintah bakar. Dah bakar, sehat. Tapi dalam 2-3 minggu sakit lagi. Masuk hospital lagi. Isterinya telefon saya lagi. Kata saya, kalau macam ini, mesti Datuk ini ada simpan lagi tangkal yang istimewa. Isterinya pun tanya, betul ada. Suruh bakar, suaminya tak bakar. Kenapa? Oh, ini untuk kejayaan perniagaan. Jadi saya cakap dengan Datuk itu, Datuk nak tangkal ke nak iman kepada Allah, nak surga ke nak tangkal? Kalau nak tangkal simpanlah, kalau nak Allah, nak surga bakar. Akhirnya dia tak ada jalan lain, bakar serta-merta sembuh tuan-tuan. Keluar dari hospital. Ini orang menyimpan tangkal sakit. Allah masih sayang. Jadi ditunjukkan akibat masih hidup di dunia. Kalau Allah tak sayang, matilah dalam keadaan bertangkal. Maknanya menuhankan tangkal, tidak menuhankan Allah. Jadi tuan-tuan, Nabi isbat itu adalah untuk membetulkan tauhid kita. Sebab itu susah. Sekurang-kurangnya 2 tauhid. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Sebab itu untuk melepas peringkat Nabi isbat sangat susah. Lagi ada unsur-unsur yang menyalahi tauhid, memang Allah tidak akan kurniakan Nabi isbat. Misalnya dosa-dosa besar, ilmu-ilmu yang salah, silat misalnya, seni bela diri silat. Memang ilmu kebal, ilmu itu, ilmu ini memang tak akan lepas. Kerana ilmu-ilmu ini semua menyalahi akidah, menyalahi tauhid. Inilah untungnya kita bertarekat dan kita bersolok. Amalan solok ni bukan main-main.
Ada seorang murid Imam Ishaq, dia bekas Arkom. Dia dah keluar Arkom 10 tahun. Dia dah taubat. Tapi bila bersolok, dia tak boleh zikir. Kedua, bila solat, dia tak boleh mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh. Terus terkunci mulutnya. Tak boleh sebut. Jadi hamba Allah ni sangatlah tertekan. Nangis-nangis. Imam Ishaq, tak mungkin awak ni buat dosa masa awak di Arkom. Dia ngakulah ada dosa besar, tapi saya malu nak ceritakan. Tapi tuan, saya dah tobat lebih 10 tahun dah. Tak apalah, awak tobat betul-betul. Dia cakaplah apa yang dosa besar yang dilakukan semasa ikut jemaah Arkom. Lepas tu barulah dia boleh solat, boleh mengucap syahadah. Jadi kalau ikut cerita ni, itulah kebaikan kita bersolok, kebaikan kita bertarekat. Ada murid saya seorang pawang yang hebat, kerana dia seorang pegawai kerajaan yang sudah dikurniakan gelaran datuk. Ketokohannya dalam pepawangan pun menonjol. Dia fikir semuanya okey, tapi bila bersolok, macam-macam berlaku. Akhirnya dapatlah diselamatkan, dipimpin bertobat dan terlepaslah daripada cengkaman ilmu perbomohannya. Kalau mereka yang terlibat dengan amalan-amalan salah yang lain, itu memang biasa berlaku. Kalangan murid Imam Ishaq memang ramai yang terlibat dengan amalan-amalan seperti ini. Yang semuanya itu boleh merosakkan iman, merosakkan tauhid. Termasuklah yang saya sebut ayat 4 Panglima Saleh. Ini orang-orang peminat ayat 4 marah pada saya. Tapi saya tak kisah. Kalau mereka marah, jumpa saya. Jangan marah di belakang-belakang. Jangan marah hanya mengantar WhatsApp saja. Tak selesai. Marah, jumpa saya. Boleh saya tolong. Saya cakap dengan ilmu, cara ilmiah dan juga secara pengalaman. Menerusi pengalaman. Bukan asal cakap. Ramai orang yang beramal dengan ayat 4 bertobat.